Ia berlaku pada saat yang kita semua tunggu-tunggu. Karya agung Ben Shapiro, monolog literal dari syurga yang kini telah dikeluarkan. Dalam monolog itu, beliau membidas semua orang bodoh yang telah berusaha untuk menjatuhkannya serta reputasi Daily Wire. Maksud saya ini adalah yang terbaik daripada beliau. Saya ketawa sepanjang masa, sudah tentu. Siapa yang tidak akan ketawa? Anda mesti suka Ben dan anda memang kena beri pujian kepadanya. Beliau memang layak berada di atas tahta sebagai raja gerakan konservatif. Jom kita teruskan. Untuk berita. Dan kadang-kadang, itulah yang... Baiklah, hai semua. Anda tahu, kadang-kadang di rancangan Ben Shapiro, kami melaporkan berita. Dan kadang-kadang, kitalah yang menjadi berita di sini, di Daily Wire. Jadi, dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Daily Wire, Anda mungkin perasan, telah menjadi subjek kepada banyak artikel serangan. Seperti satu lambakan artikel serangan yang benar-benar banyak. Ada satu daripada Washington Post, dan ada satu lagi daripada Puck. Dan akhirnya, ada satu yang sangat mengarut daripada wartawan hebat di New York Magazine, yang secara literal memplagiat artikel serangan mereka daripada Washington Post. Begitu banyak kerja kewartawanan tahap tinggi. Jadi, pagi ini, artikel dari New York Magazine itu sedang menjadi tular di internet. Ia sedang tular di X. Jadi, New York Magazine mendakwa pernah ada masa di mana Ben Shapiro boleh dengan munasabah menggelarkan dirinya sebagai raja semua media konservatif. Saya tak ingat masa itu, tapi bunyinya hebat. Mereka kata semua itu sudah berakhir sekarang. The Daily Wire sedang melaksanakan pemberhentian kerja besar-besaran. Ini memang teruk sebab terus saja menyerang titik paling lemah. Bukannya macam, tidak, jangan ambil gambar saya takut. Tapi dia macam, ya, kamu semua wartawan yang teruk. Mari saya tunjuk betapa teruknya kamu semua. Kamu nak cabar raja kewartawanan konservatif? Aduh, kamu memang akan hadapi saingan sengit kali ini. Menurut New York Magazine, masa depan konservatisme bukanlah konservatisme tradisional seperti pasaran bebas, hak sama rata di hadapan undang-undang, semat dan imbang, atau nilai tradisional. Itu sudah selesai. Masa depan, menurut New York Magazine, ialah Nick Fuentes, seorang yang disahkan menyokong Nazi dan membenci wanita, serta lelaki yang tidak akan pernah mampu menghamilkan wanita melalui cara semula jadi. Atau Tucker Carlson, yang disahkan sebagai anti-kapitalis dan pembela muslim serta mangsa cakaran syaitan. Atau mungkin Candace Owens, seorang yang disahkan memfitnah balu dan penggemar testis Prancis. Atau mungkin Megyn Kelly. Penggemar testis Prancis. Penggemar testis Prancis. Penggemar testis Prancis. Maksud saya, sayang-sayangku, adakah kamu mahukannya? Adakah kamu mahukan analogi yang paling sempurna tentang apa yang mampu dilakukan oleh otak Candace Owens? Inilah dia. Inilah dia, tepat di depan kamu, dipersembahkan oleh Ben Shapiro. Clickhorn Graham Agripper di sana. Baiklah, New York Magazine menulis, petikan, kejatuhan Daily Wire boleh dilihat sebagai amaran serius untuk Republikan tradisional. Terdapat dua realiti dalam konservatisme Shapiro. Pada tahun 2026, ia masih mempunyai pengaruh besar di kalangan elit Republikan dan ia sedang ditolak dengan pantas oleh akar umbi masa depan parti-parti tersebut. Pertama sekali, itu memang salah. Berdasarkan tata tinjauan, pendirian yang kami ambil di sini dalam rancangan ini mencerminkan majoriti besar Republikan. Itulah realitinya. Tetapi saya rasa kita patut menangani semua ini secara terus terang. Jadi memang benar, The Daily Wire telah memberhentikan kira-kira 13% daripada tenaga kerja kami sejak awal tahun ini. 13%. Baiklah, bukanlah satu angka yang terlalu besar. Ramai orang, jumlah yang malang tetapi bukan 50%. Dan itu memang menyedihkan. Ya benar-benar menyedihkan karena semua orang itu hebat. Dan bila-bila masa, Anda tahu, kita dalam perniagaan. Bila-bila masa sesebuah perniagaan memberhentikan pekerja memang menyakitkan. Ya sukar, ya buruk untuk mereka, ya buruk untuk kami. Dan saya secara pribadi sedang berusaha untuk mencari tempat pekerjaan lain untuk seramai mungkin daripada mereka karena semua yang kami lepaskan layak mendapat pekerjaan di tempat lain. Mereka memang orang yang hebat. Tetapi, bagi pengkritik kami, semua ini adalah sebab untuk beraikan secara besar-besaran. Anda tahu, kegembiraan membuka botol. Atau mungkin dalam kes Nick Fuentes, sambutan kemenangan bersama Catboys dan Pelincir. Dan dengar sini, kami berasa terhormat dengan perhatian yang diberikan. Boo! Maksud saya, mereka betul-betul menekankan perkara gay tentang Nick Fuentes. Anda tahu, gay. Lihat, beginilah. Orang biasanya hanya menulis cerita seperti ini tentang institusi besar Amerika, betul? Seperti Amazon, buang pekerja. Itu cerita besar. Atau Washington Post, buang pekerja. Dan itu juga cerita besar. Dan syukur kepada Tuhan, kita adalah sebuah institusi besar Amerika. Menurut Podtrac, capaian podcast kita adalah 41 juta orang sebulan. Kita berada di tangga ke-6 di peringkat global. Kita ada 11 rancangan keseluruhan. Paramount, sebagai contoh dari carta yang sama, berada di tangga ke-4 di peringkat global. Mereka ada 145 rancangan. Jadi, secara per kapita, kita memang hebat. Kita bertanggung jawab untuk dua dokumentari konservatif paling berjaya dalam sejarah, yaitu Am I Racist oleh Matt Walsh dan What is a Woman?
Minggu ini sahaja, naik Presiden Vance memetik laporan kami dalam siasatan penipuan dan wartawan rumah putih kami, Mary Margaret Olihan, berada di bilik media mengajukan soalan. Lihat, beginilah siaran liputan media nasional. Jika penerbit utama Candace Owens dan pengurusnya berhenti, atau jika akaun YouTube Megyn Kelly mula kehilangan puluhan ribu pelanggan setiap bulan, atau jika traffic Tucker Carlson secara tidak seimbang datang dari Pakistan, kita semua ada peminat masing-masing. Itu semua memang berlaku, tapi tiada siapa yang benar-benar peduli sangat karena ya, mereka itu memang ada jumlah penonton yang besar, tapi mereka tidak mempunyai pengaruh institusi yang sebenar. Mereka bukan institusi. Itu tidak berlaku bagi Daily Wire. Saya suka sangat dengan perkara ini. Awak tahu tak, saya memang suka sangat dengan perkara ini. Sebab apa yang dia buat di sini ialah daripada terpedaya dengan semua perkara mengarut ini yang orang lain asyik cakap, saya perlu pertahankan diri saya dan sebagainya. Dia macam hakikat yang kamu semua bercakap tentang saya sebenarnya menunjukkan yang kamu semua salah. Maksud saya, kamu semua takkan bercakap tentang saya kalau kita tak berada di Portland dan kalau kita tak buat perkara yang baik. Jadi ya, maksud saya, mereka bercakap tentang Amazon dan mereka bercakap tentang Daily Wire tanpa pun beritahu kamu yang dia dah pun beritahu kamu perkara itu. Wah, mereka memang di puncak kan? Jom kita teruskan menonton, tapi sebelum itu, sedikit pesanan ringkas daripada penaja kita. Anda mungkin sudah lihat tajuk utama tentang wabak di kapal persiaran. 3 kematian setakat ini, beberapa kes telah disahkan dan kini pelancong dari Amerika Syarikat sedang dipantau selepas terdedah kepada hantavirus, satu-satunya strain yang diketahui boleh merebak dari manusia ke manusia. Pandemik telah mengajar kita sesuatu yang penting. Apabila virus baru muncul, sistem penjagaan kesihatan cepat menjadi terlalu sesak. Farmasi kehabisan stok, preskripsi tertangguh atau ditolak dan klinik menjadi terlalu sibuk. Itulah sebabnya saya cadangkan anda sudah pun mempunyai kit kecemasan penyakit berjangkit dari syarikat kesihatan di rumah sebelum anda memerlukannya. Pesan secara dalam talian sekarang. Ia didatangkan dengan ubat-ubatan yang dipreskripsi oleh doktor dan juga nebulizer untuk simptom pernafasan dan harapnya anda tidak akan pernah memerlukannya. Jadi daripada kelam kabut apabila wabak seterusnya melanda, anda sudah pun mempunyai ubat-ubatan penting dan alat pernafasan yang sedia untuk digunakan serta-merta. Pergi ke twc.health/Meirake dan gunakan kod Meirake untuk jimat sehingga $3 serta dapatkan penghantaran percuma. Sila ambil maklum bahawa kit ini hanya tersedia untuk penduduk Amerika Syarikat sahaja. Oh, saya suka sangat. Jaga diri semua, jaga diri daripada segala-galanya. Tapi awak tahu tak, saya sangat suka Japiro. Saya beritahu awak semua, lelaki ini, dia memang yang terhebat sepanjang zaman. Dia memang otai. Dia memang bijak, dia memang sangat hebat. Okey, kamu semua dah bersedia untuk sedikit lagi? Sebab, kenapa tidak? Kenapa tidak terus berhibur sampai penghujung Noel? Jom! Kita cukup besar sampai orang ambil peduli bila kita buat silap. Dan sudah tentu, seperti mana-mana perniagaan, kita ada masa naik, kita ada masa turun. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, laporan tentang kematian kita sangat dibesar-besarkan. Tapi beginilah, ada sesuatu lagi yang sedang berlaku di sini. Sesuatu yang sangat jelas sedang berlaku di sini. Media kiri dan golongan woke kanan, itu seperti Candace, Fuentes, Tucker, dan Megyn, semuanya bersama-sama golongan kiri baharu, mereka sedang cuba untuk menghancurkan konservatisme tradisional. Itulah keseluruhan perkara di sini. Lihat, Daily Wire ialah syarikat media konservatif tradisional terbesar dalam ruang digital, jauh lebih besar daripada yang lain. Kami berkali-kali ganda lebih besar daripada mana-mana yang lain. Kami mempunyai banyak perbualan di platform kami antara host-host kami mengenai topik yang merangkumi daripada AI ke Timur Tengah, agama Katolik dan agama Yahudi, dan semuanya. Terdapat banyak perbezaan pendapat yang bernas di sini di Daily Wire, tetapi pada akhirnya, apa yang kami perjuangkan di Daily Wire adalah agak mudah. Kebenaran, kebajikan, dan kebebasan. Dan itulah yang ingin dimusnahkan oleh golongan kiri baharu, maksudnya golongan kiri lama, dan golongan kanan, horseshoe. Itulah sebabnya serangan bertalu-talu sejak beberapa minggu lalu. Mereka mahu memusnahkan konservatisme tradisional. Itulah matlamat hidup mereka. Mereka mahu memusnahkannya atas beberapa sebab yang berbeza. Pihak kiri atas satu sebab, pihak kanan yang woke atas sebab yang lain. Dalam kelemahan kita yang dikatakan, orang dari Nick Fuentes ke Tucker, dari Candace Owens ke New York Magazine, dari The Washington Post ke Megyn Kelly, mereka melihat satu peluang untuk menggantikan konservatisme tradisional dengan versi populisme yang penuh teori konspirasi, dipenuhi rumutan, dan tidak masuk akal. Atau dalam kes Megyn, hanya untuk mendapatkan klik dan uang dengan cepat. Ia satu helah kaut untung yang lumayan. Ia helah yang berbahaya bagi Amerika. Jadi kenapa ini berlaku? Sudah tentu, bagi media kiri, kami mengalaminya. Kami faham. Bagi media kiri, kami faham. Mereka sentiasa gembira untuk menjalankan penipuan ini karena mereka suka pihak kanan yang gila. Mereka tidak mahu pihak kanan yang dicirikan oleh kepercayaan yang normal. Mereka mahu pihak kanan yang gila.
Oh ya, perasan tak bagaimana dia memanggil mereka sebagai kiri baharu kan? Dia dah tak sebut pihak kanan yang woke lagi. Dia macam, nah bro, macam kita dah lepas fasa tu. Mereka pura-pura jadi kanan tapi sebenarnya hanya menyokong perkara-perkara kiri. Kiri. Ini cuma versi baharu kiri kita. Dan ia rasa agak pelik tapi mereka sebenarnya hanya cuba untuk menghancurkan kita. Tapi itulah dia, semua. Undur saja, jangan risau tentangnya, jangan fikirkan sangat. Ia cuma satu lagi versi kiri. Sekarang, masa untuk kita semua sesuaikan semula kerana pihak kanan masih berfikir. Kerana cara paling mudah untuk menjadikan AOC sebagai presiden dalam pilihan raya 2028 adalah dengan membiarkan wanita gila itu bertanding menentangnya. Satu, gerakan konservatif yang tertumpu pada buah zakar Brigitte Macron atau serangan syaitan di kawasan liar Maine. Atau kenapa orang Yahudi dipersalahkan atas gingivitis Anda yang tidak boleh sembuh, bau badan yang teruk, dan ketidakmampuan Anda untuk mendapatkan pasangan. Sekarang, berkenaan dengan golongan kanan woke, Anda tahu, golongan kiri baharu, sekali lagi, itu merujuk kepada Fuentes, Tucker, Candace, dan kumpulan mereka. Mereka sangat gembira tentang semua ini atas sebab perniagaan dan politik. Pertama, ada persaingan. Kedua, mereka mahu meruntuhkan konservatisme tradisional. Matlamat utama mereka adalah untuk merampas audiens konservatif tradisional. Mengikut semua metrik yang ada, terdapat jauh lebih ramai konservatif tradisional dan orang yang rasional di negara ini berbanding golongan yang tidak waras. Tetapi, matlamat mereka adalah untuk menghancurkan gerakan konservatif dan kemudian menggunakannya sebagai topeng untuk politik songsang mereka sendiri. Itulah keseluruhannya. Sebab itu, ramai antara mereka kini tampil sebagai demokrat. Kesatuan itulah perkara utamanya. Inilah sebabnya Russia Today adalah saluran rasmi untuk Kremlin. Ia dikendalikan oleh kerajaan Rusia, dan hari ini mereka meretweet sikap bermegah-megah Nick Fuentes. Fuentes menulis di Twitter, "Saya menang," selepas artikel New York Magazine itu diterbitkan. Dan Fuentes memang menang. Entahlah, hidup di ruang bawah tanah dan membuat pen streaman selama 8 jam sehari sambil melancap melihat Catboys. Itu satu bentuk kemenangan juga. Saya kata, baiklah. Maksud saya, apa-apapun, apa saja yang kau suka bro. Kau mungkin boleh panggil pertemuan Fuentes dengan Russia Today itu sebagai Molotov-Ribbentrop dalam talian. Itulah juga sebabnya Washington Post gembira memetik Candace Owens, wanita yang suka meracau di internet, untuk menjelaskan bahwa angka Daily Wire menurun. Sekali lagi, hakatan antara golongan kiri dan kanan woke itu memang wujud dan sedang aktif. Sebab itulah mereka berkumpul untuk merangka cerita. Itulah juga sebab mereka mengulangi hujah yang sama. Sekarang, Hannes berkata bahwa angka Daily Wire menurun kerana orang ramai. Ya, inilah sebabnya. Dan saya rasa sudah tiba masanya kita semua faham dan berhenti panik tentang perkara ini. Betul? Macam itulah keadaannya. Mereka mahu menghancurkan pihak kanan. Sekarang, kenapa mereka mahu menghancurkan pihak kanan? Sebab pihak kiri itu psikotik. Tapi bagaimana dengan mereka? Sebab mereka perlukan musuh baru. Mereka perlukan kontroversi baru. Mereka perlu memastikan jumlah mereka sentiasa tinggi. Mereka perlu memastikan tajuk sensasi mereka sentiasa menarik. Mereka perlu rasa mereka perlu memuaskan sifat narsis mereka. Dan mereka sedar bahawa pihak kanan telah menang. Dan semua orang tahu perkara paling teruk untuk sebuah revolusi ialah apabila revolusi itu berjaya. Kerana selepas itu apa yang berlaku? Anda perlukan satu lagi revolusi. Jadi apabila orang-orang itu menang dan mereka sedar, okey, Trump sudah berkuasa, mereka pun berkata, kita perlukan musuh baru. Siapa yang patut jadi musuh itu? Okey, mari kita fikirkan. Mari kita buka buku dan lihat siapa musuh paling lama dalam sejarah dunia. Dan mereka pun dapat jawapannya. Mereka teruskan dan tumpukan perhatian pada musuh itu. Dan sebenarnya, ia agak memalukan. Apa perkara paling kontroversi yang boleh kita lakukan untuk buat penonton kita marah? Entahlah, cakap pasal benda yang mereka semua benci, macam Islam, atau serang sosialisme, pura-pura ia hebat, atau buat semua orang jadi keliru. Jadi semua orang bercakap tentang mereka. Memang itu saja tujuannya. Perkara paling teruk untuk satu revolusi ialah apabila revolusi itu berjaya. Itulah asas kepada idea Hunger Games dan itulah juga asas kepada apa yang kita lihat di sini. Orang-orang ini tak suka hakikat bahawa mereka jadi tidak relevan kerana mereka telah menang. Jadi sekarang mereka cuba membuktikan bahawa mereka belum menang dan mereka mencipta musuh baru. Dan semua orang sedang terkesan olehnya. Tetapi syukurlah ada orang seperti Ben Shapiro, Daily Wire dan orang-orang yang berkata, kami nampak kamu, orang-orang yang bodoh dan psikotik di luar sana. Kami faham, ia tak menjadi pada kami. Apa-apa pun golongan woke, kanan, kiri baharu, orang-orang bodoh, pencinta testis, apa sahaja yang kamu mahu panggil mereka, penyampai yang kelihatan seperti syaitan, gila dan anoreksik. Saya sebenarnya tidak tahu istilah negatif apa yang kamu mahu gunakan untuk meletakkan kumpulan itu di bawah satu label, tetapi itulah mereka. Dan Ben Shapiro dan Daily Wire serta semua konservatif yang benar-benar berfikir sendiri dan tetap teguh pada nilai-nilai mereka yang tidak pernah terlibat dalam sebarang kontroversi.
Mereka tidak pernah terlibat dalam skandal besar. Mereka tidak menipu. Mereka tidak ada video Dr. Carlson tentang mereka, Anda tahu, yang mengatakan perkara buruk tentang wanita, atau berpura-pura menyokong golongan trans, atau apa-apa perkara seperti itu. Mereka memang bersih daripada sebarang skandal kerana sememangnya mereka orang yang tidak bercela dan mereka sebenarnya berjuang untuk sesuatu yang baik dan perjuangan itu masih belum selesai. Jadi tontonlah Baki Kate Ben Shapiro, ia ada di X, ia juga boleh didapati di YouTube. Dia memang hebat. Mari kita naikkan jumlah tontonan beliau. Kenapa tidak? Mereka memang paling layak. Dan seperti biasa, terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.